Okey, nampak gambar cikgu? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan ni. Okey, kita mulakan kelas kita dengan membaca Al-Fatihah. Okey, sementara kita tunggu kawan-kawan kita yang lain. Okey, kita teruskan dahulu kelas kita. Okey, pada sesi kelas yang lepas kita cikgu dah terangkan bagaimana nak membuat penyelesaian persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah. Pada last kelas kita dah buat melalui kaedah graf. Kalau kamu ingat, kita dah buat melalui kaedah graf. Pada kali ini cikgu akan terangkan sikit berkenaan dengan kaedah penggantian dan kaedah penghapusan. Okey, kamu kena untuk tajuk ni kamu kena betul-betul jelas faham. Kerana apa? Kerana tajuk ni dia ada, kamu akan jumpa balik di tingkatan 3. Okey, kita tengok tajuk di tingkatan 3 berkaitan dia. Okey, benda yang sama kamu kena cari. Okey, kita tengok di buku teks tingkatan 3 ni, cikgu dah standby dah buku teks tingkatan 3. Contoh pengenalan dulu ni, baru kita tak start lagi. Okey, ni adalah buku teks tingkatan 3. Kalau kamu tengok di bawah tajuk yang terakhir di tingkatan 3, tajuk garis lurus. Okey, kalau tengok pada tajuk garis lurus ni di tingkatan 3, kita tengok saja dulu. Okey, muka surat 224. Okey, sana. Okey, pada ni 2 apa? 19. Okey, start. Okey, di bawah tajuk garis lurus kita akan jumpa lagi benda yang sama, penyelesaian persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, di bawah sub tajuk yang ke sana, kita tengok sama je, sebiji je apa yang kita belajar pada hari ni di tingkatan 3. Cuba tengok sat. Cari balik. Ni jangan nak tunjuk kamu lah bahawa apa yang kamu belajar di tingkatan 1 pada hari ini, benda yang sama kamu akan belajar di tingkatan 3. Ni contoh ni. Pada muka surat 242. Kakak, ada apa beza? Nampak? Oh, main. Pergi panggil ibu. Ya? Salam. Fatihah. Oh, bukan tak? Si Asia. Rumah nombor apa nombor rumah? Ya. Okey, minta maaf ada orang main betul rumah. Okey, pada buku teks tingkatan 3, apa yang sebab tu cikgu terangkan dah berkaitan apa yang kamu belajar pada hari ini. Di tingkatan 3 pun belajar di mana kalau kamu tengok ini bagaimana nak menentukan persilangan bagi dua garis lurus. Jadi persilangan dua garis lurus ni persamaan linear lah, persamaan linear yang pertama dan persamaan linear yang kedua. Nak cari persilangan dia. Okey, pertama kita guna kaedah graf. Kaedah graf. Yang kedua kaedah penggantian. Dan yang ketiga kaedah penghapusan. Jadi kalau tengok pada buku teks tingkatan 1 kita ni. Okey, kamu tengok bagaimana nak memisahkan persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah. Kaedah yang pertama adalah kaedah graf. Kaedah yang kedua adalah kaedah penggantian. Dan kaedah yang ketiga adalah kaedah penghapusan. Jadi apa yang kamu belajar, kita belajar dalam sub tajuk ni, sebenarnya abang-abang tingkatan 3 pun tengah belajar juga benda yang sama, sebiji.
tak ubah sikit pun. Benda yang sama 100%. Jadi ni cikgu tunjuk lah bahagian dia, tapi cuma dia buku teks tingkatan 3 ya. Jadi nanti kita akan jumpa balik. Kalau kamu jumpa cikgu pun tak pasti akan tahu akan datang cikgu mengajar matematik atau tidak. Jadi kalau cikgu mengajar, jadi cikgu akan ajar balik lah kamu tentang kaedah ni. 3 kaedah ni. Pertama kaedah graf, kaedah penggantian dan kaedah penghapusan. Okey. Mana tadi? Iskandar. Okey, Iskandar dah masuk. Okey, seterusnya kita akan sambung tajuk kita yang kita dah belajar sebelum ni di tingkatan 1. Okey, cikgu dah terangkan dah bagaimana nak membina kaedah graf. Kalau kamu tulis dalam buku tulis kamu, buat balik dalam buku tulis. Cikgu harap kamu buat balik buku tulis ha. Okey, kaedah yang kedua adalah kaedah penggantian. Okey, kaedah penggantian. Kita tengok. Okey, dia terangkan kaedah penghapusan dulu. Okey, ni kaedah penggantian. Okey, cikgu ambil dulu contoh. Okey, cikgu tulis, cikgu transfer dalam ni lah. Okey, cikgu copy soalan dalam slide kita. Kita tengok langkah kerja dah sekali. Cikgu akan terangkan lah. Dia jadi tergantung cikgu sebelum ni cikgu terangkan dalam kelas kan. Tiba-tiba ni cikgu sambungkan dalam online. Jadi dia akan jadi tergantung sikit lah. Nak switch tu lah. Kamu nak switch daripada cara kelas kepada secara online. Tak apa, kita sama-sama sesuaikan diri lah pelan-pelan. Okey, jadi inilah lah, nampak tu. Okey, kalau kita tengok di sini, okey, nak mencari nilai X dan nilai Y, dia ada 3 kaedah. Okey, kaedah pertama yang cikgu terang sebelum ni adalah kaedah graf. Kita nak cari nilai X dan nilai Y. Okey. Kalau tengok sini, okey, cikgu terangkan secara ni lah, pelan-pelan lah. Okey, pertama, okey, sekarang ni untuk mencari dia mesti ada dua persamaan. Di sini mesti ada 2 persamaan. Okey, dia ada 2 persamaan linear. Okey, persamaan linear. Persamaan linear yang pertama, ini adalah persamaan linear yang pertama, dan ini adalah persamaan linear yang kedua. Cikgu pun dah kekok dah menulis PKP ni. Lama dah tak menulis kan. Okey, jadi persamaan linear pertama dan persamaan linear kedua, tugas kita adalah mencari nilai X dan nilai Y bagi persamaan linear tersebut. Tapi di sini kita ada 3 kaedah untuk mencari nilai X dan nilai Y. Kaedah yang pertama adalah kaedah graf, di mana kita cikgu ajar itu dalam kelas, kita membina graf. Satu paksi menegak dan satu paksi mendata, nilai X dan nilai Y. Dan kita cari graf yang pertama. Okey, yang itu cikgu dah terangkan dalam kelas dan kita buat bersama-sama. Nilai X. Okey, persamaan yang pertama, contohnya kita dapat dia punya graf dia macam ni. Contohnya, okey, ini adalah
padam balik. Cikgu jadi slow. Okey, graf yang pertama, persamaan yang pertama, kita cari nilai X. Andaikan X sama dengan negatif 2, Y sama berapa? Andaikan X sama dengan 0, Y sama berapa? Andaikan X sama dengan 2, Y sama dengan berapa? Jadi dalam kelas itu kita dah buat dan kita dapat. Contohnya ini adalah paksi, ini adalah graf bagi yang pertama. Okey, seterusnya kita cari graf yang kedua. Andaikan untuk persamaan yang kedua, andaikan X sama dengan 2, negatif 2, Y sama dengan berapa? Andaikan X sama dengan 0, Y sama dengan berapa? Andaikan X sama dengan 2, Y sama dengan Y sama dengan berapa? Jadi dalam kelas itu kita dah buat artinya kita dapat persilangan. Maka graf yang kedua kita dapat nanti. Jadi persilangan dia okey, jadi persilangan ni di sini adalah paksi X. Nilai X ini adalah nilai X dia berapa? Okey, dan ini di sini. Okey, di sini adalah nilai Y. Nilai Y sama berapa? Jadi melalui kaedah graf kita boleh tahulah X sama dengan berapa, Y sama dengan berapa. Okey, pada step yang kedua, langkah kerja yang kedua, kita mencari nilai X dan Y menggunakan kaedah penggantian dan kaedah penghapusan. Okey, kita mencari kaedah penggantian dahulu first. Okey, penggantian, apa maksud penggantian? Kalau di sini kaedah penggantian ni maksudnya kita menggantikan persamaan. Dia ada dua persamaan, maksudnya kita boleh gantikan persamaan satu. Penggantian ni kalau guna kaedah yang biasa, dia maksud penggabungan lah. Kita gabungkan penggantian ni dengan membawa maksud lain, gabung. Apa maksud gabung? Gabung daripada contohnya kelas 2 Ali dengan kelas 2 Ali, kelas 1 Abu Bakar dengan 1 Hamzah digabungkan menjadi satu kelas. Ni kaedah ni lah. Maksudnya kita nak cari persamaan di antara 1 Abu Bakar dengan 1 Hamzah. Kaedah yang kita boleh guna adalah kaedah menggabungkan. Kita gabungkan dua kelas tersebut menjadi satu kelas. Sama juga dalam kaedah ni, dia ada dua persamaan. Okey, persamaan pertama dan persamaan kedua. Kaedah ni kita gabungkan persamaan pertama masuk ke dalam persamaan kedua, ataupun persamaan kedua masuk dalam persamaan pertama. Jadi kalau dalam konteks kelas, okey, kita masukkan 1 Abu Bakar dalam 1 Hamzah, pilihan pertama. Pilihan yang kedua, 1 Hamzah masuk di dalam kelas 1 Abu Bakar. Jadi sama ada pilihan pertama dan pilihan kedua, akhir dia adalah dua-dua ni gabung. Itu maksud dia. Jadi dari segi konsep macam tu. Jadi dalam kes ni, kaedah penggantian ni dalam bahasa matematik kita panggil penggantian. Dalam erti kata bahasa Melayu kita panggil penggabungan. Okey, penggabungan. Kalau 4-5 tahun yang dulu abang-abang kamu belajar dalam matematik, kaedah ni dipanggil kaedah penggabungan. Kaedah penggabungan dan kaedah penghapusan. Pada sejak beberapa tahun ni lah dia baru tukar. Penggabungan ditukar kepada penggantian. Istilah tu ditukar, tapi dari segi langkah kerja yang sama. Jadi kalau soalan kata penggantian, dia bermaksud menggabungkan di antara dua persamaan linear menjadi satu persamaan linear. Okey, kalau tengok di sini. Okey, persamaan linear yang pertama. Okey, dalam soalan ni, yang pertama, persamaan linear yang pertama adalah X tolak 3Y sama dengan 7. Dan persamaan linear yang kedua, okey, ni. Okey, 5X tambah 2Y sama dengan 1. Boleh nampak tak? Okey, jadi kita perlu gabungkan persamaan yang pertama. Kita ada dua pilihan, sama ada nak ambil persamaan pertama masuk dalam persamaan yang kedua,
ataupun nak ambil persamaan yang kedua, nak masuk dalam persamaan yang pertama. Jadi kamu tengok yang mana lebih mudah. Okey, kalau tengok di sini, okey, persamaan yang pertama. Okey, kalau tengok di sini nilai X dan nilai Y, yang mana yang nampak single? Single maksudnya dia tak bergabung dengan apa-apa nombor lah di sini. Contohnya di sini X. X maksudnya 1X. Jadi dia tak ada 3, 4, 5X ke, tak ada. Jadi kita boleh gunakan persamaan yang pertama. Jadi persamaan pertama, okey, aplikasi ni lama dah saya tak guna, jadi terketak habis lah. Jadi kita cari X sama dengan berapa. Nilai X ni kita tukarkan. X saja berada di sebelah kiri, selain daripada X kita pindah ke sebelah kanan. Maka untuk persamaan yang pertama, okey, kalau kamu tengok ni, okey, 3Y, negatif 3Y kita pindahkan ke sebelah, tukar warna. Okey, negatif 3Y kita pindahkan dia ke sebelah kanan. Okey, negatif betul, pindah lepas ni sama dengan, dia akan jadi positif. Maka persamaan yang seterusnya adalah kita ini, X sama dengan 7 tambah 3Y. Kenapa tambah 3Y? Sebab di sini negatif melepasi sama dengan, dia akan jadi positif. Jadi kenapa cikgu ubahkan persamaan yang pertama? Supaya persamaan pertama ni boleh masuk ke dalam persamaan yang kedua. Jadi sebelum persamaan pertama masuk dalam persamaan yang kedua, kita kena ubah dulu persamaan yang pertama tersebut, di mana kita kena letak salah satu abjad dia, sama ada abjad X ataupun abjad Y, salah satu mesti berada di depan. Kalau dalam kes ni persamaan ni dah menjadi persamaan yang ketiga. Kalau kamu tengok, ini dah menjadi persamaan yang ketiga. Bagaimana terhasilnya persamaan yang ketiga? Terhasilnya persamaan yang ketiga apabila persamaan pertama ni kita ubah dah menggunakan persamaan linear. Okey, di mana kita nak letak X saja di depan, dan selain daripada X mesti pindah ke sebelah kanan. Maka menjadi persamaan yang ketiga. Jadi seterusnya, langkah kerja seterusnya adalah persamaan yang pertama yang kita ubah ni dimasukkan dalam persamaan yang kedua. Okey, persamaan yang pertama kita masukkan dalam persamaan yang kedua. Okey, okey, jadi kita keluarkan persamaan yang kedua ni, 5X. Oh, tak nampak. Ubah balik. Padam dulu. Cikgu tengah komputer cikgu ni tengah convert cikgu punya video, jadi aplikasi tu tengah running, menyebabkan cikgu punya komputer slow. Okey, dia jadi lambat respon. Okey, jadi kita tulis persamaan yang kedua tadi. Okey, persamaan yang kedua, okey, kita tulis, okey, 5X leave share tu. Saya rasa tak boleh. Try lah. Okay. Oh, tak boleh hari. Tak. Kalau cikgu approve menyebabkan apa? Abang bisa? Cas tu babi. Sorry. Tak mau. Cucuk terus. Telefon cikgu nak ambil bateri. Okey, salah. Okey, kita tulis. Okey, 5X ni persamaan yang kedua tambah 2Y sama dengan kami.
Tak tani. Cikgu tertekan. Okey, sana. Okey, 5x tambah 2y sama dengan 1. Ini persamaan yang kedua ni. Okey, jadi persamaan yang pertama yang kita ubah, x sama dengan 7 tambah 3y. Kita masukkan dalam persamaan yang kedua kita tadi. Jadi persamaan yang pertama tadi adalah x sama dengan 7 tambah 3y. Jadi 5 kurungan, okey, 5 adalah 5 tak x tambah 2y sama dengan 1. Ini adalah persamaan yang kedua. Jadi persamaan pertama adalah ni ya, yang dalam kurungan ni. X ni sama dengan apa? X sama dengan 7 tambah 3y. 7 tambah 3y. Okey. 7 tambah 3y tutup kurungan. Okey, baru kita sambung persamaan yang kedua ni, tambah 2y sama dengan 1. Jadi di sinilah maksudnya yang apa? Di sini adalah kombinasi antara persamaan yang pertama dan dan persamaan yang kedua. Jadi mana persamaan pertama? Okey. Ni saya cikgu punya komputer jadi sangkut. Sebab cikgu tengah on aplikasi converter ni. Cikgu tengah convert video cikgu. Dia tengah running tu. Itu jadi slow komputer cikgu ni. Okey, di sini kalau kamu nampak ni, yang dalam kurungan ni, yang di dalam kurungan ini adalah persamaan yang pertama. Yang di luar kurungan ni adalah persamaan yang kedua. Maksudnya kaedah penggantian ni adalah kaedah menggabungkan di antara dua persamaan menjadi satu persamaan. Jadi macam cikgu sebut tadi, nak selesaikan kaedah ni kalau ikut kelas, sama ada kelas 1 Abu Bakar mesti masuk dalam kelas 1 Hamzah, ataupun 1 Hamzah masuk dalam 1 Abu Bakar. Jadi di sini andai kata yang pertama ni adalah 1 Abu Bakar, yang kedua ni 1 Hamzah. Dalam kes ni cikgu telah combinekan 1 Abu Bakar masuk di dalam kelas 1 Hamzah. Mana 1 Abu Bakar? Ini adalah 1 Abu Bakar. Ini adalah 1 Abu Bakar. Dan yang keluar ni adalah 1 Hamzah. Jadi sebelum cikgu masukkan 1 Abu Bakar dalam 1 Hamzah, cikgu ubah dulu dia punya persamaan. Kalau x tolak 3y sama dengan 7, menjadi x sama dengan 7 tambah 3y. Negatif 3x pindah melepasi sama dengan, dia akan menjadi positif 3 negatif 3y. Melepasi sama dengan, dia akan jadi positif 3y. Jadi dia kekal lagi dalam persamaan yang pertama. Walaupun kita ubah, dia masih lagi persamaan yang pertama. Jadi kita masukkan dia dalam x sama apa? X sama dengan 7 tambah 3y. Jadi dalam persamaan yang kedua, x ni, nilai x ni tergantikan dengan nilai ni. Nilai ni. Ni dia maksudnya apa yang cikgu buat di persamaan ni lah. Jadi kita selesaikan dah. Okey, ini adalah gabungan antara persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. Jadi 5 darab 7 35 kan? 5 itu 5 35 tambah 5 kali 3 15 y. Okey, tambah 2y sama dengan 1. Okey, apa yang kita kena pindahkan dahulu? 35 pindah pergi sana. Jadi 15y tambah 2y. Jadi 17y sama dengan 1 tambah 1 tolak yang ini positif, macam ni akan jadi negatif, tolak 35. Okey, jadi 17y sama dengan 17y sama dengan negatif 34. Selewat sikit, tak apa. Maka y sama dengan negatif
34 bahagi dengan 17. Okey, guna kalkulator. Negatif bahagi positif akan jadi negatif. Y sama dengan, punya ni jadi lekat. Okey, Y sama dengan negatif 2 kan. Okey, Y sama dengan negatif 2. Okey, kita dapat Y sama dengan negatif 2. Apabila kita dapat Y sama dengan negatif 2, maka kita boleh carilah nilai X. Jadi kamu boleh ambil mana-mana persamaan di atas untuk mencari nilai X. Okey, contohnya kamu kata nilai X, kita ambil persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama ni kita ambil nilai Y, kita dah tahu dah. Y sama dengan negatif 2, maka X sama dengan apa? Kita ambil persamaan yang pertama ni. Okey, X tolak jadi lekat. Sat. Komputer cikgu ni sana. Negatif X tolak 3Y sama dengan 7. Maka kalau di sini Y sama dengan negatif 2, maka kita masukkan dalam persamaan X tolak okey 3Y ni kita tukar terus. Y tu jadi sama dengan negatif 2. Okey, tolak 3 kurungan Y sama dengan negatif 2, itu sama dengan 7. Okey, 3 darab negatif 3 darab negatif 2 sama dengan negatif positif 6 kan. Negatif darab negatif jadi positif. X tambah 6 sama dengan 7. Maka X sama dengan 7 tolak 6. Maka X sama dengan dia lekat. Cikgu punya aplikasi tu tengah running, tapi cikgu nak off tak boleh. Kalau off dia jadi hang komputer cikgu. Maka X sama dengan 1. Maka menjawablah soalan kita untuk ni. X sama dengan 7 tolak 6 jadi 1. Jadi untuk contoh yang ke-12 ni, kaedah penggantian yang kamu kena faham, ganti ni adalah gabung. Okey. Ada lebih kurang berapa orang ni, ramai kat hari ni. So